Apakah maksud tengkorak pada bendera Lanun? Seperti mana yang sedang tuan-tuan lihat sekarang. Apabila melihat image atau filem-filem di media sosial, di panggung wayang atau di mana sahaja, apabila sesuatu kisah atau sejarah atau cerita yang terkait kepada Lanun, pasti akan ada bendera hitam dan mempunyai logo tengkorak. Tuan-tuan dan puan, tahukah anda bahawa simbol tengkorak ini adalah salah satu rahsia simbol yang digunakan oleh kaum Yahudi. Menurut pendapat para pengkaji konspirasi dan para pengkaji sejarah tamadun dunia, mereka berpendapat bahawa simbol tengkorak ini lebih terkenal kepada kalangan masyarakat Nusantara dan ia dirujukkan kepada masyarakat Nusantara sebagai simbol Lanun. Simbol tengkorak ini sering dikaitkan kepada kisah-kisah atau cerita-cerita berkaitan Lanun. Maka jika kita diarahkan untuk melukis gambaran kapal Lanun, maka tuan-tuan dan puan-puan, setelah selesai lakaran lukisan itu, maka dengan sendirinya pasti akan memasukkan bendera yang ada bersimbolkan tengkorak dan tulang. Tujuannya supaya orang yang melihat hanya kepada logo itu dan mereka terus akan dengan sendirinya akan keluarlah apa yang telah disimpan oleh minda kita ini, bahawa itu adalah kapal Lanun. Walaupun begitu, tuan-tuan dan puan, menurut para pakar sejarah, bahawa simbol tersebut ia mempunyai satu kaitan kepada agenda-agenda kaum Yahudi Ashkenazi yang membawa maksud skull and bones. Selain daripada itu, ia juga disebut dan dikenali sebagai The Brotherhood of Death, iaitu Skull and Bones. Skull and Bones ini adalah satu organisasi pertubuhan rahsia golongan elit. Dan golongan elit ini adalah para siswazah yang berbangsa Yahudi daripada University of Yale, Connecticut, Amerika Syarikat. Ia telah ditubuhkan pada tahun 1832. Kebanyakan para pemerhati daripada barat, mereka mempercayai kumpulan Skull and Bones ini. Mereka mengamalkan ritual penyembahan kepada entiti syaitan. Dan ia juga adalah satu amalan-amalan yang tetap kepada kumpulan yang rahsia ini. Di antara ahli-ahli kumpulan rahsia ini, tuan-tuan, telah dibongkar oleh para pengkaji konspirasi di barat bahawa ada terlibatnya Presiden Amerika Syarikat di waktu mudanya. Nanti insya-Allah tuan-tuan akan dapat melihat imej ini selesai pada video klip ini. Dan diperkatakan bahawa ritual-ritual itu sebenarnya adalah sebagai satu upacara menyembah syaitan dan ia antara satu amalan tetap kepada ahli kumpulan rahsia ini. Yang mana tujuan ritual itu ditafsirkan adalah di antara salah satu usaha bagi mengikat tali kesetiaan di antara ahli-ahli kumpulan itu. Tuan-tuan dan puan, di dalam gambar yang anda lihat ini adalah ahli kumpulan Skull and Bones dan University of Yale, Connecticut, Amerika Syarikat.
Jadi tuan-tuan, anda akan dapat melihat foto yang ada ditandakan kepada Presiden Amerika George W. Bush. Dan didapati bahawa mantan Presiden Amerika ini adalah ahli organisasi rahsia Bones and Skull. Maka simbol tengkorak dan tulang ini kebiasaannya ia memang sinonim dan ia memang mengarahkan kepada kapal lanun. Kerana begitu banyak propaganda-propaganda di dalam media, terutama filem-filem mahupun buku sejarah ilmiah yang telah ditulis oleh orientalis. Bendera lanun ini sebenarnya ia ada kisah ataupun istilah yang tersendiri. Bendera lanun ini dikenali dengan sebutan Jolly Rock. Yang mana istilah Jolly Rock ini diambil oleh pada perkataan Knight Templar. Simbol ini digunakan oleh ahli-ahli rahsia golongan organisasi Knight Templar pada upacara pengemumian mayat ahli mereka. Dan di samping itu, ia turut digunakan dalam upacara-upacara bagi pengamal ajaran-ajaran sihir Kabalah. Kabalah ini, tuan-tuan dan puan-puan, diamalkan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi Kabalah ini tidak terdapat di dalam kitab Taurat. Ia ada pada kitab Talmud sebahagiannya. Dan ia adalah satu amalan-amalan mistikal ataupun metafizik ataupun kerohanian. Dan sekian lama telah diamalkan oleh kaum masyarakat Yahudi. Maka oleh yang demikian, maka benarlah tuan-tuan dan puan-puan mengikut sejarah penjajah Sepanyol bahawa satu ketika dahulu di zaman kegemilangan Nusantara, tentera Sepanyol yang sentiasa menjelajah dan menjajah negara-negara orang melalui jalan laut, mereka telah melabel kepada ahli pasukan tentera laut kepada kaum Mindanao, iaitu yang lebih dikenali dengan suku kaum Moor. Penjajah Sepanyol, mereka menuduh dan mereka memfitnah tentera-tentera laut Mindanao ini sebagai lanun, walaupun melalui hakikat sejarah bukan versi orientalis didapati bahawa orang-orang suku kaum Mindanao ataupun Moor ini bukanlah lanun bagai yang digembar-gemburkan oleh para penjajah Eropah, iaitu orang Sepanyol. Begitu juga tuan-tuan, di dalam sejarah Nusantara, orang-orang Melayu mengenali suku kaum bangsa seperti orang Bugis, Bajau Laut, kaum Samal, orang Jawa, orang Iban, orang Dayak dan segelintir lagi orang-orang Melayu Nusantara yang mana mahir di lautan bagi mempertahankan tanah air mereka, wilayah mereka dari dijajah oleh orang orientalis. Maka tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang Islam sangat tahu akan istilah peribahasa seperti tipu daya musuh tersangat hebat. Tetapi apa yang patut dan perlu kita ketahui adalah tipu daya mereka bukan bermula pada hari ini atau semalam. Ia telah bermula sejak 14 kurun yang lampau, iaitu semenjak agama Islam diturunkan. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada video akan datang.